في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا ويصبح في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا. Jangan Islam itu hanya satu. Islam itu hanya satu. Jangan ke surga itu hanya satu. Ikutlah satu dengan ini. Itu sebab Nabi SAW sebelum wafat, dia mengatakan bahawa Nabi kata bahawa siapa yang ingin meminum air telaga Al-Kautsar ini, kata Nabi, hendaklah dia mengikut agama yang aku bawa. Sebab Nabi kata begitu? Sebab dia tahu akhir zaman ada umat yang tidak ikut agama yang dibawa. Ikutlah agama aku bawa. Jalan Islam itu satu. Dan Allah menyambung, wala tattabi'u subula. Nabi tulis di kiri kanan yang satu tadi. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan. Subul main dengan jamak, main dengan plural. You know plural? Anti subul grammar, English grammar, plural. Plural. Makna jangan kamu ikut jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabili. Dia akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Islam yang satu. Jalan Islam itu yang satu. Ini mari Islam hadari. Ini subul jalan-jalan yang akan masuk dalam neraka. Islam liberal, jalan-jalan yang akan masuk kita ke dalam neraka. Islam demokrat, ini jalan-jalan yang akan masuk neraka. Islam Protestan, ini jalan yang akan masuk neraka. Islam feminisme, ini jalan masuk neraka. Islam kamu bapa, ini semua jalan masuk neraka. Digunakan Islam, semuanya sesat. Syiah sesat, neraka belaka. Itu marah oleh Islam. Oh, waktu dia cakap ada miskin menggunakan pandangan-pandangannya, pandangannya, oh, kita pun kagum. Tetapi adalah Islam liberal. Islam liberal mengatakan bahawa agama mesti mengikut dinamika sejarah. Agama kena ikut perkembangan zaman, bukan zaman mengikut agama. Ini liberal. Pada zaman sekarang ini ada satu perubahan. Agama kena ikut, walaupun bercanggah dengan Quran, walaupun bercanggah dengan agama. Ini. Terus kita menganggapkan bahawa apa yang moden daripada barat itu pemodenan. Sebenarnya itu bukanlah memodernisasikan kita, tetapi nak mewesternisasikan kita, nak barat dan nak meliberalkan kita. Walaupun canggah dengan agama kita. Tengok di barat, dalam Bible mereka Kristian, dalam Bible mereka mengatakan hubungan sejenis hukumnya mati, bunuh. Bunuh. Gay, laki-laki pun perempuan. Dalam Kristian Bible mereka hukum bunuh orang yang gay, hubungan sejenis. Tetapi bila Amerika meneruskan undang-undang boleh nikah sejenis, maka itulah perbezaan zaman sejarah. Jadi katanya bila ini perkembangan zaman boleh, walaupun canggah dengan Bible, mereka ketepikan Bible ikut perkembangan zaman. Itu sebab seorang padri di sana telah seorang yang nikah sejenis dilantik sebagai padri. Jadi itu Kristian. Jadi sekarang pun dikaitkan dengan Islam liberal. Kalau Kristian perkembangan zaman, kalau canggah Quran, dia kata Islam pun boleh buat walaupun canggah dengan Quran. Kalau bercanggah dengan agama, Amerika buat American Idol, Malaysia buat Malaysian Idol. Kalau bercanggah dengan agama kita, dibuat. Ini perubahan zaman. Di barat lakukan ratu cantik wanita, walaupun agama kita pun nyalahkan, bagi fatwa pun tak boleh. Oleh kerana perubahan zaman diadakan ratu cantik wanita di Malaysia, walaupun canggah dengan agama dan Quran kita. Itu belum masuk Islam Protestan lagi. Tengok mazhab Kristen Protestan, dia protes Quran dia, Bible dia protes padri dia. Bila kata Islam Protestan, maknanya kita boleh protes kitab Quran kita
boleh protes ulama-ulama kita. Ini dia. Yang memprotes ulama ni, yang pelakon ulama ni dia. Kalau Protestan, Kristian boleh tikai kepada dia, maka Islam Protestan kita boleh tikai Quran dan boleh tikai ulama-ulama kita. Kita tak senang. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah memfatwakan bahawa pahaman Islam liberal adalah ajaran sesat, bukan Dewan Fatwa Kebangsaan. Dan Majlis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahawa liberal adalah sesat, sesat-sesatnya neraka tempat. Ini dia. Ini diblokir. Nak mengikis bahawa hari ini banyak budaya orang Melayu menghormati ulama, meletakkan ulama satu belakang, kan dipertikaikan, dibelakangkan, ditentang dalam masyarakat, dituduh macam itu dia ulama. Nak bagi tahu ulama jangan dihormati dan ikis. Ini betul. Kata ulama tak boleh merintah. Bagi ulama merintah, kita tak akan menang sampai Putrajaya. Liberal. Itu timbul dia memerdekakan ulama. Dan mereka mengatakan bahawa dalam Islam begitu, mana dalam Islam tidak ada salabitnya, tidak ada qat'inya, tidak ada tetapnya. Mana boleh berubah agama ini? Ini liberal, boleh berubah ikut zaman. Sesatnya liberal. Itu sebab mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini boleh ditafsirkan semula. Saya nak kaitkan apa yang berlaku ini dengan liberal lah ni. Pahaman liberal tu masuk. Al-Quran boleh ditafsirkan semula. Sebab dia kata ulama yang menafsirkan Quran dulu, mereka menafsir di zaman mereka, bukan di zaman kita. Zaman kita dah berubah, jadi kena tafsir Quran ikut zaman kita. Dan mereka berani mengatakan bahawa penafsir Quran dulu macam Ibnu Katsir, Said Qutb, Qurtubi ini semua, dia kata itu mereka menafsir kehendak Tuhan. Apakah betul Tuhan, kehendak Tuhan yang dipertafsir itu? Tak betul. Jadi masalah ni katanya hari ini kena tafsir semula. Betul tuan-tuan? Boleh ke tafsir semula? Boleh tak? Itu takut menyebutnya. Tak boleh, kamu tak boleh lah. Tuan-tuan, nak menafsirkan Quran ini tuan-tuan, bukan semua orang boleh. Perlu kepada ilmu yang cukup lengkap. Nak tahu bahasa Arabnya, nahunya, sorofnya, mantiknya, bayannya, ma'aninya, ilmu tafsir, macam-macam ilmu yang perlu ada nak menafsirkan. Ingat, Nabi dah pesan dah, jangan pandai-pandai kamu nak nafsir Quran ataupun nak menafsirkan agama ni. Nabi kata, man fassara al-Quran bil ghairi ilmin falyatabawwa maq'adu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kemerhataan mereka, dengan pemikiran mereka, dia telah menempah tempat dalam neraka. Tak payah pergi cucuk-cucuk, tak payah pergi masuk apa Kristian, tak payah. Kamu tafsir je Quran dengan kemerhataan pemikiran kamu, kamu telah booking tempat kamu dalam neraka. Kamu datuk, tak boleh bersalah, tak boleh belajar agama, kamu nafsir Quran, datuk, kamu telah menempah tempat kamu dalam neraka. Kamu peguam, tak pernah belajar agama, tak pernah belajar bahasa Arab, kamu dah nafsir Quran, peguam, kamu telah menempah tempat kamu dalam neraka. Kamu engineer, tak pernah bahasa Arab, tak pernah bahasa Quran, tak pernah pondok agama, kamu menafsirkan Quran, kamu engineer, telah menempah tempat kamu dalam neraka. Ini Nabi cakap. Jangan main. Menempah tempat dalam neraka. Biarlah sembahyang mana-mana pun, biarlah sedekah mana-mana pun, kamu telah booking tempat kamu dalam neraka. Kamu menafsirkan Quran, menafsirkan agama ni dengan pemikiran kamu. Ini liberal. Atau yang engineer kalau nak cakap Quran, cakap hukum, tak ngaji agama nak cakap mati syahid, tak pergi berkhianat. Nas mana? Dalil mana? Kalau cakap hukum, tak ada ilmu pada kamu telah menempah tempat dalam neraka. Ini memang ini bahawa hukum. Kita bawa tadi hukum.
Mereka rasa hukum ni apa? Cuma rasa halal. Hukum macam gulai kan rasa-rasa tahu. Tak reti kamu tak reti. Tanya orang yang pasal dan zikri itu tu belakang. Tanya orang yang pakar. Orang pakar ulama. Tanya ulama. Jangan pandai-pandai. Awak tak ada agama, jangan rasa-rasa dia. Atau orang rasa boleh. Dia rasa-rasa hukum. Jangan. Jangan tuan-tuan. Mungkin kalau Allah tak balik di dunia ni, di akhirat pasti Allah balik. Ini saya bagi tuan-tuan. Itu surah Allah yang tiap ulama. Bukan kita. Tapi memang kita ulama tak jual kita ulama. Beberapa kali itu banyak orang yang rasa apa yang mengatakan dia alim, dia jahil. Tapi masyarakat menilai ini. Jangan bercakap segi hawa nafsu. Wala tatabun hawa nafsu. Kita dipandu oleh Quran, kita berislam, Quran dan hadis. Kita ada hujah. Hawa nafsu. Habis itu hawa nafsu ni, itulah. Fayudhiluka an sabili. Dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran. Jadi boleh kita kata bukan ulama yang masuk, dia ada silap, ada kekurangan, tapi ada cara untuk menegur ulama ini. Kata Ibn Mubarak Allah Ta'ala ada, orang yang merendahkan ulama akan hilang akhiratnya. Orang yang merendahkan para pemimpin akan hilang dunianya. Dan orang merendahkan saudaranya akan hilang arwah. Merendahkan ulama akan hilang akhirat. Anda nakir ulama, bertikir orang tak betul ulama ni, ulama begitu, hilang akhirat. Menurut Ibn As-Sini, memuliakan ulama bermakna memuliakan syariat. Kerana mereka adalah pembawa syariat. Menghina ulama bermakna menghina syariat. Memuliakan ulama, kita memuliakan syariat sebab ulama membawa syariat. Kamu menghina ulama, kamu menghina syariat sebab ulama membawa syariat. Di mana silap ulama? Kita diajarkan taat kepada pemimpin selagi bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada pemimpin ulama yang kalah Quran Sunnah, kita tentang. Apa dia kalah? Beritahu Quran dan Sunnah. Tolong jadi. Apa yang kalah Quran Sunnah? Tolong beritahu. Mana-mana ulama pun. Mana yang tak betul? Bagi dalil. Jangan cakap hawa nafsu. Hanya fayudhuka an sabili, fayudhiluka. Dia akan menyesatkan kamu di agama. Itu bukan dasar perjuangan kita. Mana dia? Lu fikirlah sendiri. Ada sendiri bakat pengat, sendiri mau ingat. Kalau Tuhan pun tuan rujuklah Quran, itu sumber kita. Berlakunya perbalahan, berlakunya persakitan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Ini Allah, dia terjemahan lelaki ni. Jika berlakunya persakitan, perbalahan antara kamu, hendaklah rujuk kepada Al-Quran, nak rujuk kepada hadis. Main ada perbalahan, persakitan, ngatur orang itu betul-betul letak Quran letak hadis. Menjadi hakim. Baru betul, jangan hawa nafsu. Hawa nafsu. في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا